Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah. Wassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa kafa billahi syahida. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi abdanina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma afina fi absarina. Allahumma walli umurana khiyarana. Wa la tuwalli umurana syirarana. Amin amin summa amin fa'amma ba'du. Alijatan kuasa surau, wakil muslimah, wakil pemuda, wakil-wakil bagi setiap unit dan seluruh staf lah di bangunan MBI ini, bangunan Darul Ihsan. Semuanya Ustaz doakan bagi kalian hafizakumullah, dijaga oleh Allah, wa rahimakumullah, dan kalian semua dirahmati oleh Allah hendaknya. Alhamdulillah, pada tengah hari dan petang ini kita dapat bersama menyambung kitab kita Tarbiyatul Aulad fil Islam yang tertangguh 2 bulan. Pada pertemuan pada bulan Mei yang lalu, terakhir sekali kita mengupas tentang hikmah solat dari sudut sains dan dari sudut kesihatan. Antara punca berlaku gejala sosial ialah punca masa lapang yang mempengaruhi anak-anak ketika usia belasan tahun, pada muka surat 140 sampai 141. Lalu pengarang menyebut di antara pengisian masa lapang itu antaranya isi dengan solat. Anda baca sikit, lepas tu anda cuba hurai dan kupas apa yang dimaksudkan oleh pengarang mengisi masa terluang anak-anak dengan solat. Di samping dia ada permainan, anak-anak ada masa dia beriadah, tapi jangan sampai dia bermain, dia beriadah, dia bersukan ataupun dia berehat sampai tak solat. Irtanim khamsan qabla khamsin, rebut 5 sebelum tiba 5. 5 masa, 5 waktu itu kita kena rebut. Salah satunya firarika qabla syaghalika, masa terluang kamu, masa kosong kamu, qabla, before, bukan selepas dah, sebelum syaghal ni masa sibuk. Kalau dah sibuk, memang kita tak adalah nikmat masa luang. Kita tak akan terasa sesuatu itu apabila dia telah direntap daripada kita, termasuklah masa. Masa muda kita sudah tidak terasa kerana kita telah tua sekarang. Masa sihat kita tak terasa, kenapa? Kita sudah sakit terlantar. Termasuklah antara 5 itu, firarika, masa kosong, masa lapang, qabla syaghalika, sebelum masa sibuk. Maka pengarang menyatakan isi masa kosong anak-anak tadi dengan perkara-perkara yang berfaedah yang telah kita sebut dahulu. Antara yang paling penting dan terpenting ialah solat. Isi masa anak dengan masa yang paling utama dan pertama, iaitulah dengan solat. Antara cara-cara yang termaklum sekali ialah membiasakan mereka dengan mengerjakan ibadat. Dan yang terkhusus sekali ialah ibadat solat, yang dikira sebagai tiang agama. Kalau kita ada masa untuk main FB ataupun tengok TikTok, tengok bukan sekadar grup yang pelbagai banyaklah, ada macam-macam kan. Habis masa sedar tak sedar, dah sejam, jam setengah, 2 jam kan. Kalau kita tidak susun betul-betul. Jadi isi masa tadi biasakan dengan pelbagai ibadat. Kalaulah kita boleh baca satu helai muka surat Al-Quran, berbanding kita baca 100 helai novel ataupun cerpen, kan? Kita boleh spend, paling tidak ada juga masa buat ibadat. Habis masa contoh 5 hingga 10 minit baca Quran, tidak 15 minit. Terbaki lagi 1440 minit dalam 24 hours, 24 jam tu ada 1440 minit. Apa salahnya 40 minit itu untuk ubudiyah, untuk ibadat. Jadi isi masa dengan ibadat, bukan sekadar kita baca Quran. Kalau adalah waktu sambil, mungkin waktu rehat ada masa 5 minit. Jadi campur masa ibadat yang ni 5 minit, yang ni 10 minit. Ni pula masa dengar aku
Macam mana adalah 45 minit, paling tidak 35 minit, sejam lah, 1 sampai 1.45. Jadi masa itu dicampur-campur adalah lebih kurang berapa jam. Mungkin sejam setengah, 2 jam dalam setiap hari. Dan isi masa ini bergantung kepada kita. Time management kita, pengurusan masa kita, kenapa agak ramai Muslim hari ni? Muslimin pun ramai. Kerana dia tahu, masa ni nak tengok Ustaz Yusri Macho kuliah. Ya. Masa ni nak pergi kuliah. Masa ni nak solat kan. Kalau tak berlalu begitu saja, zuhur pun kita terlambat. Di antara lain dia kata, di samping membiasakan dengan mengerjakan pelbagai ibadat, dia tak sebut ibadat apa, tapi Ustaz buat contoh. Dan yang terkhusus sekali ialah ibadat solat. Tuan-tuan solat zuhur pukul 1.20. Tengok, 1.20. 3. Asar pukul 4.50. 45 sekarang. 45. So sebelum 4.45, 1.23 itu masa untuk kita solat. Dia berkait dengan masa. Masa masuk waktu, masa habis waktu. Kalau lepas, dosa besar. 60 tahun diazab dalam neraka kerana habis pukul 7.11 kot waktu syuruk. Habis dah waktu subuh. So masa dengan waktu solat tidak boleh dipisahkan. Kita sibuk macam mana, ada waktu. Jadi kalau kita nak tengok kerja kita tak siap lagi, tapi zuhur ni tak siap, tak solat lagi, maka utamakan solat, iaitulah dahulu. Kalau tidak, tak habis. Asyik kita lambatkan waktu solat sampai habis kita bagi salam tu. Habis kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan asar, kita baru solat zuhur. Melambat-lambatkan waktu, seolah-olahnya kita mengutamakan kerja kita. Kalau terlambat azan ni ada sikit lagi nak siapkan kerja, 5 minit, 10 minit kan, ataupun lambat sikit pun 20 minit, boleh lah. Tapi kita tahu dah, kalau kita lambat-lambat daripada 1.23 sampai pukul 4.40 baru nak semayang, 4.45 dah asar. Sebab itu bila nak ada khusyuk, bila kita nak rasa tenang, kita telah letakkan solat pray itu rakam nombor sani, nombor 2. Kadang-kadang semayang itu nombor 3. Kadang-kadang bukan nombor 3, nombor 30. Kalau tak ada masa sangat, tuan dan juga puan, kalau kita tak ada masa sangat, kita spend, akhir sekali adalah solat yang ke-30. Buat benda lain dulu. Secara tak langsung sebenarnya kita membesarkan duniawi. Jadi dia kata selain daripada itu, dan terkhusus sekali ibadat solat yang dikira oleh Islam sebagai tiang agama. Ni tiang ni tak boleh terbina ni, kecuali ada tiang mikrofon. Ni tiang ni, tiang meja. Bukan sekadar tiang rumah. Kena ada tiang. Kalau tak ada tiang, runtuh walaupun dia bergelar kemah. Kita letak satu tiang saja, bawah atas kemah, bawah kemah tu, kita pun tarik tali. Tapi kalau tak ada, tuan-tuan tidak boleh terbina. Dipanggil as-salat imanuddin, salat tiang agama. Pentinglah. Innama awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya awal-awal ibadat yang akan dihitung dikira pada hari kiamat salat. Fa in salahat, jika baik, salahat sa'iru a'malu kulluh, maka baiklah semua amalan yang lain. Kita baca Quran, kita qiyamul lail, kita zikir, kita puasa hari Isnin ni, hari Khamis nanti pun nak puasa, semua tu ibadat. Tapi kalau semayang kita culas, maka fail ibadat lain. Amal awal ibadat yang dihitung dikira pada hari kiamat as-salat. Fa in salahat, jika lulus elok baik, soleh ni sempurna, kita semayang awal waktu, kita tak tinggal, kita tak lambat-lambat, dikira salahat, elok atau baik. Salahat sa'iru a'malu kulluh, maka baik eloklah semua amalan yang lain. Fa in fasadat, jika fasad artinya rosak. Rosak tadi dengan kita tidak sempurna solat. Rosak kita tadi kerana tak sah semayang, batal. Rosak juga dari sudut kesempurnaan ketika lambat-lambat. Sah semayang tapi tidak sempurna. Jadi kalau fasadat, rosak dalam pelbagai sebab tadi, fasadat sa'iru a'malu kulluh, maka fasad, rosak semua amalan yang lain. Jadi kata kuncinya yang dipanggil tanda aras, tuan-tuan panggil keyword dia, kayu ukur dia adalah solat. Solat baik, insya-Allah baiklah. Tapi kalau solat dia tak jaga, fasadat sa'iru a'malu kulluh. Solat sebagai tiang agama dan tapak kepada bangunan sebagaimana bangunan MBI, bangunan Darul Ihsan. Siapa orang lama kat sini? Abang Rizal lah.
Berapa piling tapak kat dalam? Wallahu a'lam. Bagus, hanya Allah yang tahu. Kontraktor pun dia tak ingat kan. Berapa dalam, berapa tiang. Ni banyak ni tiang. Jadi dia sebagai tiang agama dan tapak kepada bangunan. Dan satu lagi kalau boleh kita ingat, kita duduk atas rumah, dalam rumah, ataupun tuan-tuan menginap malam macam anak-anak orang kampung. Tuan-tuan, rumah biasanya tiang kita kat bawah. Tiang. Lepas tu kita pun terletak gelegar, panggil kata lantai. Lepas tu pasang dinding. Lepas tu pasang atap. Bawah rumah tu boleh bela ayam, itik seumpamanya. Rumah orang kampung lah. Jadi kita duduk atas, dia duduk bawah. Sampai satu saat, tiang tadi 4. Kalau rumah besar mungkin 4 belah. Tiang ni memang kat atas tapi bawah tu tiang. Cuma kita bukan rumah kampung. Tapi tiang kat bawah tu separuh daripada bangunan mungkin piling dia. Jadi sampai satu saat kita duduk, tiang bukan kat bawah, tiang kat atas. Nah, tiang bukan 20, tiang 2 je kat. Tiang 2. Kita duduk bawah dan buka luah sampai boleh buat 7 bilik. Biliknya sempit, 6 kaki dalam, kemudian 6 kaki panjang. Ataupun 7. Ada orang sebut naik kaki panjang, naik kaki dalam. Kita duduklah di liang lahat itu. Tiada 2 ke atas kat batu nisan. Sebesar mana pun kita akan pergi rumah yang kekal abadi. Maka kalau di sana di mula-mula ditanya bagaimana kita solat, tengok solat kita fail lah kehidupan dunia, walaupun kita berjaya macam-macam projek di dunia. Lepas dia kata itu, dia adalah rukun yang asasi, rukun yang asas lah. Disebabkan dia mengandungi faedah-faedah rohani. Faedah rohani solat ini banyak. Antara faedah rohani kita solat dari sudut roh, dari sudut jiwa, spiritual kita. Sebab solat itu sendiri dia melibatkan dalaman. Hak dalam ni rukun yang hati-hati dia panggil. Hati ni dalam. Kena niat dia dengan hati lah. Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat tunai makmum ke imam kerana Allah Ta'ala. Dipanggil rukun apa dia Abang Rizal? Rukun qalbi. Iaitulah niat dan juga tertib. Rukun qauli dia ada 5. Qauli sebutan ataupun bacaan bunyi. Ada 5. Kena takbir, kena bacaan Al-Fatihah, kena ada tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. Tahiyat awal sunnah abad, selawat pada Nabi dan keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Akhir sekali? Bagi salam at-taslim. Sebab itu solat itu sendiri ma yubda'u bit takbir, apa yang dimulakan dengan takbir, wa yukhtamu bit taslim, di khatam, the end, tutup dengan bagi salam. Habis 5 rukun qauli. Ada 6 rukun yang dipanggil fi'li, perbuatan. Dimulakan dengan berdiri tegak betul bagi yang mampu, rakaat serta tamakninah, i'tidal serta tamakninah, sujud serta tamakninah, duduk di antara sujud serta tamakninah. Okey, ada 5. So akhir sekali kakak sebut. Tertib tu rukun qauli guys. Yang tu qauli. Qauli dengan qalbi dah. Ni fi'li. Fi'li bukan tertib. Fi'li kak. Jangan Google. Ni belajar yang kafar. Apa dia yang terakhir? Rokok dah sebut. Duduk tasyahud akhir. Pandai. Iaitulah kita berdiri tegak tu rukun. Kita rokok tu rukun. Kita i'tidal tu rukun. Serta tamakninah berhenti sebentar. Lepas tu kita sujud serta tamakninah. Kemudian duduk di antara sujud serta tamakninah. 5 kan? Maka duduk untuk tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu bacaan. Bacaan itu wajib. Kalau kita tidak duduk untuk baca akhir, batal juga sembahyang. Kita baca tahiyat, tapi di tengah qiyam, Allahu Akbar, lepas waladhdallin at-tahiyatul mubarakatus salawat sampai habis selawat Ibrahimiyah. Kita baca tapi tidak ada, iaitulah rukun fi'li, duduk untuk bacaan tasyahud akhir. Jadi 13 lah, 6 campur 5 campur dengan 2. 13 rukun salat ini ada faedahnya. Apa faedah yang kita buat semua ini? Faedah-faedah rohani. Yang nak kaitkan tadi ada melibatkan 3. Qalbi, fi'li, qauli, perkataan, bacaan, perbuatan, dan satu lagi hati. Maka solat itu mesti kombinasi antaranya melibatkan hati. Apa faedah apabila kita solat dari sudut rohani? Rohani ini dalaman lah. Ada nama cik rohani tak? Puan rohani.
Ruh. Kita ada satu jasad, jismun. Ni boleh sentuh, boleh pegang ni. Arab kata jismun, tuan panggil physical. Ya. Jasadun, bahasa Arab jasad. Jasad kita, abdomen kita, body kita. Satu lagi ruh, spiritual, dalaman kita. Rohani lah. Rohani. So dia kena ada dua. Kalau terpisah roh dengan jasad, kita mati. Makanan pun ada. Makanan untuk jasad ni Maidah. Maidah sampai ada letak restoran Maidah. Maidah tu tempat perut kita tu. Penghadaman tempat tu. Dia bagi nasi, tu banyak nasi hari ni. Alhamdulillah. Dapat satu seorang lah. Kambing golek. Special sikit hari ni. Patut ramah pun. Cerita apa dia? Cerita makanan untuk dalam. Makanan untuk dalam perut. Okey. 4 finger. Macam-macam masuk. KFC macam-macam lah. Tuan-tuan masuk crispy yang masuk dah semua sekali. Yang tu kita jaga. Cuma jangan masuk yang haram. Kullu nahmin nabata min haram. Setiap darah, setiap kulit, daging yang tumbuh daripada sumber yang haram. Glukosa yang kita makan, gula kita makan, vitamin, semua zat yang kita makan itu, maka dia menjadi darah daging kita. Fannaru aulabi, maka neraka layak untuk dia. Jaga pemakanan. Faktor supaya kita cepat ingat, lambat lupa. Ini Imam Syafi'i pesan. Termasuk anak-anak kita kan. Kita sendiri kenapa lah lambat sangat ingat. Cepat lupa. Imam Syafi'i dia antara yang cepat ingat, lambat lupa. Kita ni Melayu, mudah lupa. Bukan Melayu aja cepat lupa, salah satunya kita tak jaga makan. Imam Syafi'i kata supaya otak kamu cepat pikat, supaya tidak lambat dan lembab, antara jaga makan. Jaga makan. Yang kedua, jaga mata kak. Jaga mata. Jangan tengok benda-benda tak elok. Jangan duk tengok gambar-gambar porno. Ni mata duk tengok secara tak langsung. Kalau dulu Mahmud Jun dia pakai buku sejarah. Bermulalah kisah. Dalam tu dia tengok gambar orang pakai bikini. Sekarang dekat sini saja. Dalam telefon ni tuan macam-macam ada. So rosak mata. Rosak mata bukan kerana habuk, tapi habuk-habuk dosa yang melekat dekat dengan iaitulah hati kita. Nombor 3, jaga jangan buat maksiat. 3 tu dia pesan. Jaga mata, jaga makan minum, dan jaga jangan buat maksiat. Kerana dia berbentuk iaitulah makanan untuk brain. Yang tuan panggil brain. Cannot brain ya. Ada otak ni. Brain ni ada otak kiri namanya cerebellum. Ini cerebrum. Ini medulla oblongata. Kita ni dalamnya ada brain. Ni ada otak ini. Ada makanan dia. Kalau kita makan benda-benda yang tak elok, perut kita tadi kalau makan betul, tak ada vitamin, makanan junk food sebagai contoh, boleh rosak lah. Ni makanan untuk otak, ni termasuk bacaan. Baca benda-benda elok, baca hadis, baca tafsir, baca Quran, maka keluar elok. Apa dia disebut? What you eat, what you eat benda? Apa yang kamu makan, kamu keluar tu. What you do, you get back. Apa dia? Kita makan itu yang keluar kan. So apa yang masuk ni itu yang keluar. Dah masuk benda tak elok, keluar tak elok lah. Nate beruk, nate angin, nate pangin, nate babi. Orang Kelantan lah. Kalau tuan-tuan mangkuk hayun. Yang keluarnya adalah haram jada. Sebab benda tak elok. Masuk mata tak elok, telinga masuk tak elok, mulut tak elok, semua masuk tak elok, keluar tak elok. So jaga. Jaga makanan, dan satu lagi makanan rohani. Tu makanan perut. Ni makanan untuk bahan bacaan kena jaga. Kemudian makanan untuk rohani kita termasuk kuliah ni. Masuk baca Quran. Makanan untuk jiwa kita. Jadi ada faedah dari sudut rohani ni. Apabila kita solat, dia kata ada faedah. Ada kemanfaatan dari sudut badan. Badan ni dari sudut medical, dari sudut kesihatan, dari sudut sains. Begitu juga kesan-kesan moral dan juga kesan-kesan jiwa yang akan kita baca kemudian. Dia kata apa? Disebabkan dia mengandungi faedah-faedah dalaman rohani, faedah-faedah manfaat dari sudut badan. Kita solat itu, rokok itu apa faedahnya? Sujud itu apa faedah? Secara tidak langsung. Begitu juga kesan pada moral dan juga jiwa. Di sini kita akan menghitung secara ringkas faedah-faedah solat pada badan, supaya diketahui oleh sesiapa yang mahu tahu, terutamanya dan sebab pensyariatannya. Maaf, suara dalam disarip sikit. Tapi air tak boleh minum. Tuan-tuan tunggu maghrib nanti baru boleh minum. Boleh dengar? Boleh dengar insya-Allah. Apa ni ceritanya? Iaitulah faedah pada badan dan yang diketahui oleh siapa yang mahu tahu. Kalau kakak nak tahu, dia bagi tahulah. Ada 2-3 rangkap.
Siapa yang nak tahu? Kalau tak nak tahu pun tak apa dia kata. Sebab kita ni kita mengisi masa anak-anak dengan solat. Lalu dia sebut solat itu bukan sekadar ada faedah rohani, ada manfaat di sudut badan. Siapa yang nak tahu? Dia kata ada sebab-sebab pensyariatan solat. Antara yang pertama dan utama, solat merupakan satu riadah. Dia pun buat dalam bracket, dalam kurungan gerak badan. Riadah ni ada gerak badan. Kan kita solat ada bergerak, wajib bergerak tadi 6. 6 tu dalam rukun fi'li tu pergerakan. Yang kita panggil fi'li kelakuan. Fi'li kita panggil perbuatan, action. Dalam solat, kalau tak rokok batal, kalau tak iktidal tu batal, dan berbentuk iaitulah pergerakan. Pergerakan gerak badan ini yang mesti disebut. Solat merupakan satu riadah. Jangan pula tengah-tengah solat tuan-tuan buat stretching macam tu. Jangan begitu. Itu nak duduk dekat balapan. Tapi dalam solat secara tak langsung ada gerak badan riadah yang mesti. Apa makna mesti? Wajib. Wajib kita buat 6 tadi. Kalau tuan-tuan tak buat, tak jadi solat. Di mana setiap Muslim menggerakkan semua anggotanya. Gerak tuan-tuan. Mulut ni gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Atau qauli. Hak fi'li, Allahu Akbar, bergerak. Tangan pun letak betul-betul dekat lutut. Betul dekat lutut. Sempurnanya rokok. Letak kat lutut. Tapi kalau tak belajar Munyatul Musalli, dia letak kat betis. Jadi apabila dia letak kat betis, dia condong lah gitu sikit, condong sikit. Tak jadi 90 darjah. Sebab apa dia? Dia letak tangan dia ni kat betis. Sepatutnya kalau letak kat lutut, kita lonjong macam mana, tol tinggi macam mana pun, insya-Allah Allah jadikan lengan, labu lengan kita dengan lutut tu, pusat tu tertengah. Nama apa? Pusat duk tengah. Allah tak jadi orang tu tinggi, tiba-tibanya tangan dia pendek. Jadi kalau dia sujud tak rapat tangan dekat lutut. Kalau orang pendek pun rapat, orang tinggi pun rapat juga. Capat dia akan jadi 90 darjah. Dia tak jadi orang tu sebab dia panjang, maka tangan dia panjang juga. Lebih daripada body dia. Jadi panjang dia sampai kat tiang sana. Itu hantu maklimah balik rumah. Itu inspektor gadget. Tuan-tuan kalau letak betul-betul, jadi letak dekat dengan lutut, insya-Allah sama. Hal tadi tak sama sebab letak kat betis, dia condong. Ataupun dia letak kat paha, dia menegak sikit. Satu lagi mata, kesempurnaan ketika rokok, mata pandang tempat sujud. Mata kita tu pandang tempat sujud ataupun kaki kita. Jadi kalau kita sujud rokok begitu betul lah. Jadi kalau letak papan sekeping pun, kalau tuan-tuan letak dia akan sama. Begitulah umpamanya. Kalau kita dah betul tempat lutut, tangan kita, kepala pula tak betul. Tak batal, cumanya makruh. Kepala kita tak tengok tempat sujud. Kepala dia tengok buntut imam macam tu. Itu tak boleh. Ini contoh. Jadi menggerakkan semua anggotanya dan tulang-tulang pangkalnya, tulang belikatnya. Ni daripada labu betih kita sampai paha, tuan-tuan, sampai tulang belikat ni bergerak, terutamanya ketika kita sujud. Kedudukan tu ketika kita sujud tak sama ketika kita rokok, tak sama ketika kita iktidal, pergerakan tamaniyah, semuanya ada kesan, ada faedah dari sudut sains. Selepas daripada pangkal, dan tiada sepi lagi bahawa dalam pergerakan ini terdapat kecerdasan ataupun kecergasan bagi semua anggota-anggota badan. Jadi duduk kita buat 6 perkara tadi rukun fi'li ni, dia kata tidak sunyi lagi, maknanya akan ada manfaat. Tidak boleh dinafikan, terdapat manfaat dari sudut badan, begitu juga urat-urat sendi dan pusingan darah. Itu saja pengarah sebut. Ayat tak ada, hadis tak ada, tapi anda nak kupas yang ni. Hikmah solat dari sudut sains dan juga dari sudut medical, dari sudut hospital ataupun secara tibbiyah. Kita baca sebahagian di antara yang disebut. Bawa kitab Doktor Falsafah, Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Ni pun bawa kitab namanya Dr. Muhammad Osman Nasir. Banyak hikmah-hikmah melalui R&D ataupun research yang dibuat, kajian yang dibuat. Dia doktor ni doktor yang ada tauliah. Doktor dia mengaji, mengkaji buat. Nak dapat doktor rasanya 7 tahun belajar. Lama. Kita tahu belajar 4 tahun kat Mesir. Budak-budak buat education 3 tahun setengah. Nak dapat doktor certificate yang digelar pengamal perubatan ini. Jadi dia bukan macam dengan tulis, semata-mata tulis. Kalau tulis tu anda juga puan, boleh setebal itu walaupun tak ada doktor. Itu namanya novel, Ombak Rindu.
Tuan-tuan dilakon oleh Aaron Aziz dan juga Maya Karin. Box office. Tadi sebelum kita naik, jumpa yang Datuk Farid Kamil. Siap berselfie lagi kat bawah. Ada gambar. Ustaz. Kebetulan dia duduk kat depan, ambil gambar. Hadirin dan juga hadirat. Sporting juga, dia pun jaga. Hero Melaya. Tapi orang ni lagi hero. Apakah sokong? Hadirin silap jemaah, nak bagi tahu cerita apa dia ni. Cerita dilakonkan oleh Abang Malik. KL Gangster. Waktu sampai box office. Kenapa? Kerana dia boleh kaya, dia boleh imagine, dia buat satu imajinasi, satu karya, hasil yang namanya novel. Bukan sekadar ombak rindu. Ada novel Kau, Aku dan Dia. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Uda dan Darah. Macam-macam novel. Tapi tidak perlu kajian R&D, tak perlu masuk makmal Rasul. Kena masuk makmal, kena belah juga katok tu. Budak dia belajar bio, sains, fizik, kena belah katok tu, mahal rupanya. Ada satu kisah tu, kita ingat kau cikgu sains ni, dia beranilah. Dia suruh pembantu makmal beli apa dia katok untuk budak buat amali sains. Jadi dekat 25 riyal. Tiba-tibanya budak takut nak belah, terus cikgu tu pun takut juga. Teori lain tahu. Teori nak cari urat kat mana, hantu kat mana, dia guna katok lah. Katok mak-mak tu buat amali sains kan. Cikgu pun takut nak belah. Teori lain. Teori budak sains kan dia boleh jawab. Tapi masuk dalam mak-mak, tak boleh jadi doktor macam tu. Tengok apa dia, tengok darah pemuntah. Jadi amali, praktikal, kena buat. Anda nak sebut betapa dia mengaji dan mengkaji. Kalau tulis saja boleh novel, tulis cerpen. Cerpen apa dia kak? Cerita pendek. Boleh buat karangan. SPM nanti 150 patah perkataan. Ada markah tu 20 lah, 40 lah. Ada anak SPM tak? Kak, ada anak SPM? Senyap, semua muda belakang lagi. Okey, tak apalah. Ada rasanya. Kalau tak ada pun adik kot. Ingat adik-adik kita ataupun anak kita bulan Disember dah mula start SPM, pertengahan ataupun awal, untuk oral BM lah, untuk oral BI lah. Takut terlepas kita COVID lagi ni, puasa bulan Mac dah SPM ni. Fadlian Siddiq sebut dah Menteri Pendidikan, maknanya awal. Kita pun kena bersungguh-sungguh dah, bukan bulan 3 SPM. Jadi nak bagi tahu ni cerita bagaimana belajar teori dengan amali tak sama. Tuan-tuan boleh tulis, tapi belum tentu dia terbukti dari sudut realiti dan praktikalnya. Ni dia real, mengaji, bukan dia tulis saja. Tuan-tuan dia tulis macam mana melalui kajiannya. Sujud contoh. Menurut Dr. Muhammad Osman Nasir, hikmah sujud di antara lainnya seperti dia pun sebut, belah-belah. Anda baca separuh. Antaranya, dia boleh mengembalikan kedudukan organ di tempatnya yang asal. Kita angkat kursi, kita angkat kapet, kita angkat kain kan. Orang perempuan, orang lelaki pun sama. Bergerak, naik motor, bawa grab, macam-macam. Maka dia boleh dinetralkan kedudukan organ di tempat yang asal. Salah satu dengan kaedah sujud yang betul. Sujud yang betul iaitulah meletakkan telapak tangan, meletakkan dua lutut, meletakkan kaki dan telapak kaki, ibu jari semua menghadap ke arah kiblat. Di samping jabhatun ni dahi. Dia panggil 7 anggota sujud itu wajib di tempatnya yang betul. Baru dapat hikmah. Dan kalau kita sujud tak betul, yang Nabi kata macam dengan kucing tidur pun ada. Sujud macam mana? Dia letak semua sekali. Patutnya kafan ni 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki tu dia arah ke arah kiblat. Kalau kita tak uzur, tuan-tuan lipat semua sekali arah ke arah kiblat. Kemudian dahi jabhatun. Bukan dia letak semua sekali. Letak ni bukan tangan dengan labu lengan. Dia letak dua-dua. Sujud Pokemon dia panggil. Ataupun dia sujud juga tapi sujud tak tahu. Dia takbir. Tuan-tuan, kalau kita takbir begini, insya-Allah sujud begini. Dan kita takbir Allahu Akbar, tinggi naik. Maka sujud dia begitu juga. Sujud tangan dia begitu. Dan kalau dia sujud begini, Allahu Akbar. Maka sujud dia begitu lah. Ini sama ketika kita letak kat bawah tu.
sempurna. Dalam keadaan itu apa dia dapat? Di samping dia boleh melegakan sistem pernafasan, dia boleh melegakan sakit hernia, dia boleh membetulkan buah pinggang yang terkeluar sedikit di tempat yang asal, dia boleh mengurangkan kesakitan, dia boleh kedudukan sujud dia kata paling berehat dan paling mengimbangi lingkungan bahagian tubuh badan. Ketika kita sujud itu boleh meringankan bahagian pelvis, boleh memberi dorongan untuk mudah tidur. Tapi jangan tidur ketika kuliah. Tapi kalau kakak jenis payah nak tidur, kakak sujud banyak-banyak. Tapi jangan ketika sujud tidur. Tapi hikmahnya kalau sujud betul, dia kata boleh menghilangkan penyakit, iaitulah ada orang aku 3 kali tidur, kau 4 kali tidur, payah nak tidur kak subuh baru nak tidur. Di samping kak kena cek takut ada jin masuk. Ada orang guna-guna tau, dia kena jenis penyakit, jenis tak lain nak tidur. Jadi pergi kat sekolah jadi bengok, pergi kat pejabat jadi bengak, bangang-bangang. Sebab kalau tak tidur 3 hari, tengok bini nak marah, tengok anak nak marah, tengok Rizal nak marah, tengok kucing pun nak marah. Kenapa? Tak cukup tidur. Ini penyakit tau orang sahih. Cuba cek balik. Ada ni bukan ni sahih, tapi tak lena nak tidur. Tak lena nak tidur. Tapi baru malam ni, apa tak lena? Rupanya ingat janda tingkat 1. Oh tu lahir tempat tu angau. Habis nak bagi tahunya tak boleh nak tidur, dia kata boleh memberi dorongan untuk mudah tidur. Sujud dengan betul, menggerakkan otot, menggerakkan bahu, menggerakkan dada, kemudian leher, perut, punggung. Ketika kita mau sujud dan dengan bangun daripadanya, gerakan-gerakan otot itu menjadikan otot lebih kuat dan elastik, secara automatik akan memberikan kelincinan perjalanan darah yang baik. Ini dari sudut sujud. Kalau tuan gerakkan bahu semua sekali, dia akan menggerakkan semua otot itu dan dia memberi kesan kepada badan kita. Bagi perempuan, dia kata bagi wanita gerakan otot itu menjadikan buah dadanya lebih baik dengan izin. Buah dadanya kalau nak macam Pamela Anderson, sujud molek sikit. Mudah berfungsi untuk menyusukan bayi. Ada anak tu, maknanya kalau dan isap pek, kalau kata isap pek tau, budak tu isap 5 minit kenyang. Kena sujud molek. Dan juga terhindar daripada sakit buah dada. Kakak, kita sujud berapa kali agak? Berapa kali sehari? 34 kali tau. Kak, 34 kali. Jangan tak cukup. Tak cukup, tak sempurna, tak dapat lah hikmah ni. Lepas tu kalau qabliyah pula, ba'diyah pula. Kan kita 17 rakaat. 17 rakaat kakak, abang, maknanya dalam satu rakaat 2 kali sujud. Sujud, duduk antara sujud, kemudian sujud. 17 rakaat tu minimum tau. 2 subuh. Dia panggil talian 24434. 24434. Anda dengar satu lagu Plot Fofi ke lagu apa dia? Tapi ada 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Talian dia 017. Jangan buat 015. 015-04434. Tak boleh bercakap dengan Allah. Macam nombor anak adik Zaki 017-297-3974. Tiba-tiba dia pergi tukar 297-3975. Bukan saya isteri jawab, Bangla jawab. Sebab tukar nombor 4 dengan 5. Kadang-kadang balai polis jawab. Kenapa? Talian tak sama. So soalan ini dia jadi jambatan highway, jambatan macam highway, boleh direct kita jumpa dengan Allah melalui pray sembahyang. Kita bercakap dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, surah Al-Fatihah. So solat kena betul kan? 017-24434. Jangan 015-04434. Sebab subuh tak semayang. Subuh tak semayang 1 rakaat. Maaf, 1 waktu 2 rakaat 60 tahun dalam neraka sakor. Neraka sakor 60 tahun. 60 tahun guys. 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Hanya subuh. Jangan sulah. Kemudian tuan-tuan, ada orang semayang bukan 015. Dia guna 02. 02. Kira KL 03 tak? 02, kemudian 00365. Apa dia? 360 hari 2. Idul Fitri, Idul Adha. Ada. Maya 2 kali setahun. Ada juga kita ni, taklah macam tu. Tapi James Bond 007. 007. 01 0007. 7 hari sekali Jumaat. Hal lain tak semaya. Bukan sekadar Jumaat sekali, bukan sekadar Idul Fitri dan Idul Adha saja. Bahkan kalau tak sempurna subuh ke, tak pernah zuhur, tak dia tak cukup 24434. Maka kau jawabnya bukan akhir. So jaga solat 017-24434. Ni anak-anak bagi tahu, kalau sujud jadi 34 kali . Dah qabliyah ba'diyah pula. Sebelum zuhur, selepas zuhur, campur 20 jadi 54 kali sujud. Dah duha lagi, dah istikharah lagi, dah solat hajat lagi,
dah solat tahajud lagi, dah solat taubat lagi, dah solat witir lagi, dah solat tasbih lagi. Oh banyak. Mungkin 100 kali kot dia sujud. Bahkan kalau sekali pun, itu hikmahnya. Dalam postur dia duduk tadi, boleh mengurangkan kegemukan. Oh ni kak, ni nombor berapa belah ni? Mengurangkan obes. Kakak kalau nak kurang sikit lemak-lemak jahat itu, banyak sujud kak. Mengurangkan kegemukan. Ingat kakak, abang, apabila lembu makin gemuk, makin harga dia naik. Hari tu 10,000 seekor lembu. Waktu buat korban tu. Jadi seorang peserta kena bayar barisan 1,480. Lembu dia besar. Hak standardnya 5,600. Jadi 800 satu bahagian kali dengan 7 orang. 8 kalau 7 56. 5,600. Yang ni dia kena bayar 1,480. Lembu tu besar. Lembu bukan gajah, lembu. Sampai berapa orang buat korban itu? Kakak tak bagi tahu. Lembu makin gemuk, makin besar, makin value dia naik. Kakak makin gemuk, makin besar, value turun harga. Betul tak? Macam tak percaya je. Cuba awak ni. Dia lama dah. Kamu akan dapat juga 38, 28, 38. Tu mahal. Dah sekarang ni 88 macam tom drum. Harga murah. Jadi jangan kita samakan dengan lembu. Yang kedua, kalau makan banyak bukan sekadar banyak penyakit. Tok lelaki tak suka tengok sebab gemuk sangat. Dia panggil super dugung. So kita ni kena jaga. Kenapa? Kerana lembu berbeza. Imam Syafi'i kata, maaf Imam Ghazali, kalau hidup kamu untuk makan, hidup kamu tidak lebih mulia daripada seekor lembu. Ana ulang. Ana kadang-kadang tertawa apabila ana semak. Ana ulang. Asa macam nak ketawa. Tak apa berkata anak ya. Saya ulang. Tak apa. Ni ana ulang balik. Ana ulang balik Abdirinda juga Abdira. Cerita boleh. Cerita takut tak dengar tadi. Kalau hidup kamu untuk makan, hidup kamu tidak boleh mulia daripada seekor lembu. Apa makna tidak lebih mulia daripada seekor lembu? Mana lebih hina daripada lembu? Yang penting boleh makan. Ada orang hidup macam tu kan? Hidup kita bukan untuk makan kan? Hidup kita untuk ibadat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami buat ibadat. Hanya kepada engkau kami nasta'in. Iaitulah minta tolong. So ibadat tu anda juga tujuan matlamat kita. Tapi kalau hidup untuk makan kan ada orang cakap yang penting boleh makan. Yang penting penuh tembuluk. Yang penting kita kenyang. Yang penting kita boleh makan. Membujur lalu melintang patah. Yang penting boleh makan. Orang macam ni, maaf dalam braket macam lembu. Yang Allah bersebut hum kal an'am, mereka saling tak tumpah kal an'am like animal. Animal salah satunya lembu surah Al-Baqarah. Mereka makan apa yang ada. Padahal di dalam agama ada makan harta anak yatim haram, makan rasuah haram, makan riba haram. Hadirin dan juga hadirat, banyak perkara anda nak sebut tapi game over. Anda dah habis ni. Sikit habislah sebelum habis masa ni. Gerakan otak dia kata antaranya otak manusia apabila kita sujud, organ yang terpenting boleh menerima banyak bekalan darah dan juga oksigen. Kalau tuan-tuan tengok botol air ni, dia dah ada dekat sini, kemudian nak supply dia punya oksigen udara sampai kepada pembuluh darah saraf yang ada semua sekali ni, maka kedudukan paling praktikal secara tak langsung ni dia pun tungging begitu dalam keadaan sujud. Kepala kat bawah, dada kat sini. Masuk semua sekali. Dia lebih berkesan daripada yoga, meditasi, bentuk tai chi dan macam-macam. Hanya orang Islam. Orang bukan Islam dia solat begini. Dia letak patung Buddha dia, buah limau, kemudian ada apa ni, colok, ada lilin, dia semayang gitu lah. Gitu lah. Lepas tu kat temple dia, kat gereja dia, ting, ting. Kita tak. Salah satunya tu adalah sujud. Secara tak langsung. Dia boleh membekalkan oksigen ataupun otak manusia, organ paling penting boleh menerima banyak bekalan darah dan oksigen ketika sujud. Secara tak langsung. Secara pantas dan tuntas. Banyak sekali. Kalau pula kita sujud 34 kali, anak akan kupas kemudianlah untuk meraihkan masa yang ada. Moga-moga kita jaga solat. Bukan sekadar untuk tu. Sujud yang betul. Hujung sekali kakak. Abang ni penting ni. Boleh mengelak sakit mati bujuk. Tak boleh kuat sikit ni. Sujud betul dia kata, boleh mengelak sakit mati pucuk. Tuan-tuan puja pucuk tu boleh gerak balik sujud banyak-banyak. Di samping pakai Viagra dan juga mak jodok. Aku luka lihazah. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha
illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.